Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah al-Syekh Abu Abdullah Husain Nasir bin Muhammad Taib al-Mas'udi al-Banjari. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kita pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung kuliah pengajian kitab kita, iaitu kitab Hidayatus Sibyan fi Ma'rifatil Islam wal Iman. Yang moga-moga pengajian kita ini akan mengekalkan lagi kefahaman diri kita berkenaan dengan hal-hal ibadah. Yang moga-moga dengan kefahaman itu ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akhirnya kita diselamatkan daripada azab api nerakanya dan dimuliakan kita untuk berada di tempat di dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tuan-tuan siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Yang sepatutnya kuliah kita minggu depan kan? Tapi minggu depan nak pergi umrah. Jadi itu yang minta kalau boleh diganjakkan ke minggu ni. Alhamdulillah dapat juga kita meneruskan pengajian kita. Kita berhenti kat mana? Hari last tadi tu. Muka surat 6. Surat 6. 8 dekat bermula sebab hadas kecil, betul? Bukan? Bermula sebab hadas kecil itu 4, betul? Muslimat betul kan? Muslimat ingat okay. Okay. Kita baca dulu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala
wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, faslun, bermula sebab hadas kecil itu 4 perkara, iaitulah yang membatalkan akan air sembahyang. Pertamanya, keluar sesuatu daripada salah suatu. Keluar sesuatu daripada salah suatu. Daripada 2 jalan. Kubul atau dubur. Yang lain daripada mani dirinya, yang mula-mulanya keluarnya. Keduanya bersentuh 2 kulit laki-laki dan perempuan yang harus berkahwin antara keduanya, yang sampai keduanya pada umur yang diingin akan dia. Ketiganya, menyentuh zakar atau faraj atau halqah dubur anak Adam dengan tapak tangan, dengan tiada berlapik. Keempatnya, hilang akal dengan sebab gila atau mabuk atau pitam atau tidur yang tiada tetap pada tempat kedudukannya. Okey. Ini berkenaan dengan sebab hadas kecil, atau dengan kata lain, sebab-sebab batal wudu. Apa sebab wudu batal? Ada 4 kat sini. Kita akan hurai satu-satu. Tapi sebelum tu kita nak bagi faham dulu. Inilah maksudnya menjadi penyebab wudu kita tu batal. Jadi maksud dia, selagi tak jadi 4 ni, selagi itulah wuduk tu tak batal. Tak kira lah lama mana pun, setahun ke 50 tahun sekalipun, kalau tak jadi 4 ni, tak batal. Jadi tak perlu nak ambil wuduk semula kalau 4 ni tak jadi. Okey, apa 4 tu kita nak mengaji pada malam ni. Jadi kita baca sekali lagi. Kata musannif pengarang kitab, faslun, bermula sebab hadas kecil. Sana. Bermula sebab hadas kecil. Hadas ni maksud dia perkara yang menghalang daripada kesucian untuk melaksanakan ibadah. Itu makna hadas. Dan kenapa dia kata hadas kecil? Sebab ada hadas besar. Tapi maksud kecil besar tu bukan saiz, cuma hukumnya yang berbeza. Dikatakan kecil sebab hukumnya ringan. Dikatakan hadas besar sebab hukumnya berat. Jadi yang membezakan dia bukan pasal saiz, tapi yang membezakan dia kerana hukum dia berbeza. Hadas kecil hukum dia lain, hadas besar hukum dia lain. Okay? Jadi kita nak mengaji ni, apa sebab hadas kecil itu? 4 perkara. Iaitulah yang membatalkan akan air sembahyang. Wuduk batal. Yang pertama, iaitu keluar sesuatu daripada salah suatu daripada 2 jalan. Kubul atau dubur. Kubul tu depan, dubur tu belakang. Mudahnya, takut tak faham juga lagi. Kubul tu alat kemaluan depan, dubur tu punggung belakang. Okey. Baca baik-baik. Dia kata, sekali lagi kita ulang. Keluar. Okey. Keluar. Bukan masuk. Keluar. Kalau masuk, tak batal wudu. Sebab disebut keluar.
Masuk keluar, benda yang kat dalam keluar. Keluar. Sesuatu. Keluar sesuatu. Itu mengaji kitab pondok ni, kita tengok satu-satu perkataan yang Tok Syekh sebut. Dia kata keluar sesuatu. Bila sebut sesuatu, tak mesti kencing, tak mesti tahi. Apa-apa, nama pun sesuatu, tak kira. Keluar Lego, mainan anak tu sumbat masuk dalam. Lepas tu, dia ambil uduk, Lego tu baru keluar. Batal uduk. Faham? Saya contohkan Lego lah, bukan mesti Lego. Mainan budak ke apa, maknanya sesuatu. Tak kira apa pun. Keluar duit ke, keluar emas ke, tak kira lah. Benda tu kotor ke tak kotor ke, janji keluar. Istilahnya. Kalau masuk, dah keluar. Keluar sesuatu. Kadang-kadang kitab fiqh yang lebih tebal, dia kata, dia buat contoh keluar cacing. Cacing tu keluar kat bonggong tu kan, tu dijenguk balik. Jangan bayang. Dia keluar, pencing tak dapat, dia pun masuk balik. Contoh. Dan dia keluar. Bila keluar, batal wuduk. Boleh? Faham? Dia masuk balik ke tak masuk balik, tu belakang cerita. Nak cerita ni, dia keluar. Apa saja. Setiap sesuatu. Bila keluar, batal wuduk. Okey? Ini penting ni ilmu. Dia ingat kencing je. Atau ahik je. Dah apa-apa. Lepas tu keluar tu pula tak semestinya bahagian punggung. Depan pun sama. Keluar contoh. Berlaku apa-apa kan. Cedera ke macam mana ke. Keluar darah kot kemaluan tu. Maka batal wuduk dia. Sebab keluar darah. Keluar nanah. Keluar tak kira lah apa pun. Keluar sesuatu. Clear situ. Daripada, dia kata, keluar daripada mana? Daripada salah suatu daripada dua jalan. Salah satu boleh atau dua-dua boleh. Daripada dua jalan mana? Kubul atau dubur. Sama ada keluar daripada jalan depan atau keluar daripada jalan belakang. Okey. Yang lain daripada mani. Ni dengar baik-baik. Yang lain daripada mani. Mani di sini maksudnya air mani ya. Selain daripada air mani. Maksudnya keluar air mani itu tak batal wuduk. Ke mana pula ni? Nampak. Dia kata selain daripada mana tadi? Yang lain daripada mani, air mani. Yang lain semua batal wuduk. Tapi kalau air mani tak. Tidak membatalkan wuduk. Tapi syarat, ada sebut lagi tak habis. Yang lain daripada mani, air mani dirinya, bukan air mani orang lain. Air mani dirinya. Air mani dirinya. Air mani dirinya, siapa tu air mani sini? Lelaki lah. Suami. Laku hubungan jima', keluar air mani dirinya. Dan keluar air mani itu tidak menyebabkan hadas kecil dan tidak membatalkan wuduk. Okey, sebab apa tak batal wuduk? Saya boleh jawab. Ke tak keluar air mani ni? Keluar kan? Sebab apa tak batal wuduk dan sebab apa tak jadi hadas kecil? Sebab apa? Sebab itulah kami mengaji Ustaz, sebab tu kami tak tahu. Sebabnya keluar air mani hadas kecil ke hadas besar? Jadi bukan pasal hadas kecil. Sini cerita ni cerita hadas kecil. Jadi sebab tu dia kata air mani tak masuk dalam bab hadas kecil. Air mani masuk dalam bab hadas besar. Itu maksud dia. Faham? Tapi syarat air mani dirinya. Kalau air mani orang lain, itu menyebabkan hadas kecil, batal wuduk. Maksudnya macam mana? Contoh. Ini pelajaran ilmu, bukan lucah apa ni, ilmu fiqh.
Hubungan suami isteri. Okey, suami, istilah kita kata, keluarkan air maninya di dalam faraj isteri. Okey, kemudian dah selesai. Mandi, dua-dua pun mandi. Suami mandi wajib, isteri pun mandi wajib, nak pergi sembahyang subuh. Tengah-tengah mandi apa semua dah, bini pun ambil uduk. Okey, ambil uduk. Tiba-tiba takdir kata air mani suami yang duduk kat dalam faraj isteri tadi meleleh keluar. Maka itulah yang menyebabkan batal wuduk. Sebab apa? Sebab air mani itu bukan diri dia punya, tapi suami dia yang punya. Dia faham? Itu maksud kalau air mani dirinya tak batal wuduk. Itu cuma hadas besar. Tapi kalau air mani bukan dirinya, itu penyebab hadas kecil. Dan boleh faham setakat ni? Okay. Kalau faham saya tanya soalan. Siapa suruh kata faham? Okey, air mani dia keluar. Air mani dia pula. Air mani suami dia keluar. Jadi batal wuduk. Soalan dia, kena tak dia mandi wajib sekali lagi? Adakah dia perlu mandi wajib sekali lagi? Si isteri ni tadi. Sebab air mani keluar tadi. Kena tak? Kenapa tak kena? Kan air mani keluar? Sebab air mani itu bukan dia punya. Itu suami dia punya. Jadi tak berlaku hadas besar di situ. Yang berlaku ialah hadas kecil. Tapi kalau air mani diri dia, barulah hadas besar. Barulah kena mandi wajib. Boleh? Aku kena ada ilmu. Ada ilmu, baru kita tahu hukum dia macam mana. Jangan main buat ya. Baik. Itu maksud dia. Yang lain daripada mani dirinya. Sebab tu dia kata air mani dirinya yang mula-mulanya keluarnya. Yang mula-mula keluarnya. Jadi yang lelaki tadi itulah. Yang mula-mula keluar. Yang okey, dobek sikit situ maksud yang mula-mula keluarnya itu bahasa kita lah, minta maaf cakap, yang waktu syahwat atau waktu climax. Orang sebut gitu. Waktu kemuncak zuk dia keluar tu. Itu maksud yang mula-mula keluarnya. Dia faham? Okey, kalau bukan pada waktu climax, contohnya okey, situasi sekali lagi pula. Lelaki tu okey habis dah hubungan suami isteri. Lelaki si suami ni pun mandi wajib. Ni dah habis dah ni. Minta maaf saya cakap bahasa ya, kendur dah. Dah tak ada apa-apa dah. Lepas tu mandi wajib. Lepas mandi tu nak ambil uduk. Lepas ambil uduk tiba-tiba keluar meleleh sikit dekat bahagian kemaluan kita orang lelaki. Okey. Hadas kecil ke hadas besar? Saya jawab. Hadas kecil. Kenapa bukan hadas besar? Kan keluar air mani tu. Sebab waktu tu bukan waktu syahwat. Maksudnya air mani dia sebenarnya dah keluar. Cuma tak keluar habis. Duduk kat dalam. Daripada sumber dia dah keluar. Tapi dia duduk dekat, minta maaf cakap, dekat dia punya tu. Faham kan? Dekat tengah-tengah dia. Tapi dia tak keluar habis. Jadi masa dah kita ambil uduk, duduk goyang-goyang, baru dia keluar. Jadi keluar tu bukan pasal klimak, bukan pasal syahwat. Keluar tu sebab benda tu duduk goyang, dia keluar. Jadi keluar itulah atas jalan hadas kecil, bukan hadas besar. Jadi tak perlu kepada mandi wajib, cuma kena ambil wuduk semula. Dia faham? Okay tak? Yang mula-mulanya keluarnya, itu maksud dia. Jadi faham setiap perkataan yang Tok Syekh sebut tu, itu saya hurai satu-satu tadi. Kita ulang sekali ya. Pertamanya keluar, bukan masuk. Sesuatu, apa-apa sahaja. Daripada salah suatu daripada dua jalan. Kubul atau dubur. Maknanya depan atau belakang. Yang lain daripada mani dirinya. Selain daripada air mani dirinya. Kerana kalau air mani dirinya, itu bukan hadas kecil. Itu hadas besar. Sekarang ni kita tengah bahas hadas kecil. Sebab tu tak termasuk. Yang mula-mulanya keluarnya, iaitu waktu kemuncak, waktu syahwat, itu sahaja yang dikira sebagai
hadas besar. Okey. Yang tu hadas besar. Tapi kalau yang bukan pada waktu syaharat, bukan pada waktu syahwat, bukan pada waktu kemuncak, itu termasuk hadas kecil. Okey, selesai. Okey, boleh ya? Nombor 2, yang keduanya. Bersentuh dua kulit. Kita baca dulu. Bersentuh dua kulit laki-laki dan perempuan yang harus berkahwin antara keduanya, yang sampai keduanya pada umur yang diingin akan dia. Okey. Perkara kedua pula, apa yang menyebabkan batal wuduk keduanya, iaitu bersentuh. Okey, bersentuh. Bersentuh. Bersentuh apa? Dua kulit. Maknanya kulit dan kulit. Kulit dan kulit siapa? Laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki dengan laki-laki, tak. Perempuan dengan perempuan, tak. Dia mesti lain jantina. Laki-laki dan perempuan sentuh kulit, batal wuduk. Laki-laki yang macam mana? Perempuan yang macam mana pula? Yang harus berkahwin antara keduanya. Maksud yang harus berkahwin tu maksudnya yang harus di situ dengan mana boleh, yang boleh dikahwini. Maknanya bukan mahramnya. Siapa? Kalau contoh ayah dia, itu mahram, tak batal wuduk. Mak dia, tak batal wuduk. Abang dia, tak batal wuduk. Kakak dia, tak batal wuduk. Adik dia, tak batal wuduk. Sebab semua tu mahram. Apa maksud mahram? Haram kahwin, tak boleh kahwin. Okay. Tapi kalau orang lain, kawan dia, tersentuh kulit, batal wuduk. Okay, tersentuh kulit, batal wuduk. Soalan. Cik tanya soalan. Baru faham. Dan tuan-tuan tak nak tanya soalan, saya yang tanya. Kan? Kalau sepupu, saya jawab. Kalau sepupu, batal. Bagus, muslimat. Batal. Sebab apa? Sepupu sah nikah. Ni jaga ni. Raya sekejap lagi ni. Balik kampung apa semua. Habis semua dia salam. Sampai pergi dapur salam. Jaga. Bukan semua orang kita boleh salam. Saudara sepupu kita tak boleh salam. Sebab sah nikah. Walaupun dia dah kahwin dah, tak kira lah. Tapi masih lagi bukan mahram kita. Mahram tak apa. Tak batal wuduk. Kan? Tak boleh. Sentuh laki perempuan yang boleh menikah, maka batal wuduk. Okey, lagi soalan. Mertua, macam mana? Mertua batal tak wuduk? Tak batal. Kalau kita dah bercerai dengan bini kita, batal tak wuduk? Bini kita tu, janda tu, bini yang kita cerai tu lah, batal tak wuduk? Taklah, sebab bukan bini kita dah. Tapi mak dia tak. Okay. Mertua, walaupun sebenarnya bukan keluarga kita, tapi bila sekali je kita dah menikah dengan bini kita, mak mertua tu mahram kita sampai kiamat. Mahram kita sampai kiamat. Walaupun kita, contoh je lah, kita dah cerai dengan bini kita, mak dia kita boleh salam lagi, malah bukan setakat boleh salam, boleh peluk, boleh cium pipi, boleh cium tangan dia, boleh bawa naik motor jalan-jalan pusing kampung atau apa. Kan dah cerai dengan bini dia. Dan memang tu bini dia, ini mertua dia. Boleh, tak ada masalah. Nampak? Sebab apa? Sebab itu jadi mahram. Maksud mahram apa? Kita tak boleh nikah dengan mak mertua kita. Contoh kahwin dah dengan bini, balik-balik kampung tengok mak mertua lagi lawa pada bini. Kita kata, aku tak mahu anak dia nak mak dia. Tak boleh. Tak boleh. Sebab tu lain kali pilih betul-betul dulu. Jangan takut menyesal lagi.
Kan? Kalau nak anak, nak. Mak. Tengok dulu. Okey, jadi itu mertua. Boleh, jadi kita boleh cium pipi dia, sayang dia macam mak kita, kan? Gitulah. Tak batal wuduk. Harus yang sentuh kulit yang harus berkahwin antara keduanya. Yang sampai keduanya pada umur yang diinginkannya. Okey, sekarang ni timbul soalan. Kalau kita salam budak-budak macam kita lelaki salam budak perempuan. Macam mana nak tahu batal ke tak batal wuduk? Besar mana budak tu macam mana? Okey, dalam bab ni dia tak ada kait dengan akil balik, tak ada. Okey, saya ulang sekali ya. Dalam bab ni tak ada kait dengan balik, tak ada. Jadi budak tu balik ke tak balik bukan perbahasan dia. Sebut dalam kitab, dia kata apa? Dia baca, dia kata apa? Dia kata yang sampai keduanya pada umur yang diinginkan dia. Maksudnya apabila budak itu sudah sampai syahwat, maka tak boleh sentuh. Kalau sentuh batal wuduk. Jadi tak kira umur berapa. Janji budak tu sudah sampai kepada syahwat. Maksud sampai syahwat macam mana? Dia sudah ada perasaan. Maknanya dia sudah ada perasaan suka pada lelaki. Tanda-tandanya apa? Dia ada rasa malu. Kalau budak-budak yang belum ada rasa ni, dia main lompat-lompat, lelaki perempuan dia main lompat-lompat. Dia tak rasa apa-apa. Tapi ada budak, dia dah sampai satu tahap, dia akan segan nak main dengan budak lelaki kalau budak perempuan. Budak lelaki pun macam tu juga, dia malu nak main dengan budak perempuan. Ataupun lagi kita boleh tengok gaya dia, budak perempuan ni, budak kecil ni, dah mula pandai menggayakan diri. Pakai lipstick, nak make up, lepas tu nak pakai lawa-lawa. Itu maknanya sifat tu dah ada. Dia lepas tu bila jumpa orang lelaki, dia jadi malu-malu. Walaupun umur dia mungkin cik lagi, tapi itu sudah dikira ada syahwat. Maka kita sentuh dia, batal wuduk. Dia faham? Okay, tak sabit dengan dia balik, tak balik lagi, bukan sabit tu. Sabit dia sudah ada keinginan. Nafsunya sudah ada. Begitu. Jadi tak boleh sentuh. Tapi kalau budak tu tak ada lagi, tak boleh. Tapi kalau dia dah besar dah, umur 20, tapi tak ada keinginan, tu tetap tak boleh pegang lah. Jangan bagi alasan, dia tak ada keinginan, Ustaz. Memang tak keinginan, tapi besar dah, kan? Boleh jadilah mungkin sebab dia kurang apa? Kurang akal dia ke, kan? Sindrom ke apa ke, kita tak tahulah. Tapi sebab saiz dia tu dah besar, jadi kena jaga juga, tak boleh. Ini cerita untuk budak-budak kecil yang sampai keduanya pada umur yang diingin akan dia. Selesai nombor 2. Kedua tu selesai ya. Tak faham nanti boleh tanya. Ketiganya pula. Yang ketiga pula yang menjadi sebab batal wuduk. Apa dia? Menyentuh zakar atau faraj. Sentuh zakar atau faraj. Zakar kemaluan lelaki, faraj kemaluan perempuan. Disentuh. Atau juga dia kata halqah dubur. Halqah tu artinya bulatan. Maknanya bulatan punggung. Kat punggung tu bulat itu, bahagian situ. Luar ni, kita istilah saya panggil roti burger. Roti burger tak pun. Yang tak boleh burgernya. Kan? Faham sendirilah. Ilmu ni senang faham, jangan risau. Yang payah nak faham sifat 20, tu payah. Nampak ni senang faham, kan? Halqah dubur tu, bulat dubur tu maksudnya. Sentuh situ batal wuduk. Pegang roti tak batal lagi. Boleh. Halqah dubur. Semua ni siapa punya? Zakar siapa? Farad siapa? Dubur siapa? Anak Adam. Apa maksud anak Adam? Manusia lah. Maknanya zakar manusia, faraj manusia, ataupun halqah dubur manusia tadi. Punggung manusia, bulatan punggung manusia. Jadi kalau dia pegang kucingnya, kan, tak ada kerja lah kan. Saja kucing kalau dia pegang gitu. Batal tak wuduk? Tak batal sebab kucing bukan anak Adam. Kucing bukan manusia. Cuma kucing tu marah.
Tak ada kerja pegang dia punya. Marahlah dia. Kan? Okey, boleh faham. Jadi kalau mana yang bela lembu ke apa terpegang lembu punya, tak batal wudu. Cuma basuhlah takut najis ke apa gitulah. Okey. Boleh faham lah? Anak Adam selesai. Dengan tapak tangan. Sentuh tu pula dengan apa? Sentuh dengan tapak tangan. Okey, apa maksud sentuh dengan tapak tangan? Mana bahagian tapak tangan? Maka ulama ajar macam ni. Kita dapatkan tangan kita. Okey, yang mana bersentuh antara tangan kanan dengan tangan kiri, itulah panggil tapak tangan. Maknanya selain daripada itu, tak batal wuduk. Faham? Jadi contoh, kita pegang kemaluan kita dengan belakang. Gini. Tak batal wuduk. Sebab apa? Sebab ini bukan tapak tangan. Tapak tangan ini. Boleh faham? Termasuk tepi. Tepi ni pun tak termasuk dalam tapak tangan. Okay? Sebab tapak tangan yang kena je. Nampak? Yang kena. Yang bersentuh tu, itu panggil tapak tangan. Boleh? Okey, soalan. Ini contoh dia kencing. Lepas tu dipegang macam gini. Batal tak wuduk dia? Batal sebab dia kencing. Saja nak trik dah tahu ni jawapan ni. Kan? Batal lah sebab dia kencing. Tapi kalau kandai kata dia tak kencing, saja pegang begini, saja boring, tak tahu nak buat apa, pegang sekali gitu. Nak batal tak wuduk? Tak batal. Tapi jangan buat, ni cerita hukum mana. Lagi boring-boring kat rumah tak tahu nak buat apa, juga. Tak batal. Tapi tak usah buat lah, nak cerita hukum aja, tak batal. Kenapa tak batal? Sebab itu bukan tapak tangan. Okey? Faham. Itulah ilmu namanya. Jadi kita tahu mana boleh, mana tak boleh. Gitu. Tapak tangan dengan tiada berlapik. Kalau berlapik tak batal wudu. Contoh pakai sarung tangan ataupun ada kain gini, lapik, kita pun pegang kemaluan, tak batal. Sebab berlapik. Tapi kalau tak berlapik pegang, batal. Sentuh, batal. Okey? Gitu. Gitu. Jadi berlapik. Tapi ini cerita bab batal wuduk tak batal wuduk. Adapun dalam bab salam tadi tu, tak boleh walaupun dengan berlapik. Contoh laki perempuan yang boleh dinikahi, dia lapik dengan kain. Orang dulu-dulu banyak, kadang-kadang setengah tu macam tu. Dia pakai tudung, dia lapik dengan tudung, salam. Assalamualaikum. Tetap tak boleh walaupun berlapik. Sebab apa? Sebab bila dia sentuh walaupun dengan berlapik, dapat merasai bentuk anggota, maka tak boleh. Sebab bila dia salam tu kan rasa bentuk tangan tu, maka tak boleh. Yang boleh gini, dia nak salam sangat kan, nak geram sangat, nak salam juga. Jadi laki tu letak tangan sini, perempuan tu letak tangan sini. Tengah-tengah kotak. Assalamualaikum. Tak boleh. Sebab apa? Tak sentuh dan tak merasa bentuk. Tapi orang panggil gila salam itu. Benda orang tak buat itu. Tapi nak cerita hukum. Gitu. Boleh? Kalau bagi alasan, saya tak sentuh kulit dia, Ustaz. Saya berlapik salam dia. Kalau dia tu boleh pegang badan dia. Sebab badan dia berlapik pakai baju kan. Kita pegang. Boleh? Mana boleh? Sebab merasa bentuk tadi, merasa bentuk tubuh tu. Gitu. Tentu tak boleh bawa naik motor bini orang ke apa ke yang bukan mahram kita. Sebab nanti bersentuh dada dengan badan kita apa semua. Kalau nak agak bawa, buh papan plywood belakang. Buh tak kena. Langgar-langgar tak kena. Kan? Tapi tetap boleh menimbul fitnah sebab jaraknya dekat. Okay? Jadi tak usah. Gitu. Okey, baik. Selesai pasal nombor 3. Ketiga tu selesai. Keempatnya, hilang akal. Hilang akal batal wuduk.
Apa maksud hilang akal? Hilang ingatan. Hilang ingatan, batal wuduk. Jatuh motor, hilang ingatan. Tak ingat nama pun, tak ingat apa, tak ingat. Batal wuduk. Hilang akal. Sama ada juga dengan sebab gila. Gila, batal wuduk. Masa ambil wuduk tu waras lagi. Masuk je masjid, gila sekejap. Gitu. Maka batal wuduk dia. Gila, batal wuduk. Atau mabuk. Mabuk, batal wuduk. Apa jua jenis mabuk, batal wuduk. Atau pitam. Pitam ni adik-beradik kepada pengsan, cuma dia lama sikit. Batal wuduk. Batal wuduk pitam. Atau tidur. Tidur batal. Tapi tidur macam mana? Ada. Baca bagi habis dulu. Tidur yang tiada tetap pada tempat kedudukannya. Maksud dia, tidur yang tak tetap punggung. Punggungnya jenis terangkat. Duduk dia tu. Kalau duduk dia punggung tetap, tak batal wuduk. Tapi kalau punggung dia tak tetap, batal wuduk. Dengan sebab dia tidur. Jadi kita dengar khutbah Jumaat, biasanya time khutbah tu paling sedap tidur. Walaupun aircon tak fungsi. Contoh, panas berpeluh-peluh, tapi sedap tidur. Nah, tidur waktu tu bukan kita memang nak tidur, kita tertidur. Tak sengaja. Tapi punggung kita tetap atas lantai. Maknanya contoh dia duduk bersila. Duduk bersila, punggung tetap. Tak batal duduk. Ya. Yang batal ni contoh tengah berdiri. Berdiri terlelap. Batal duduk. Okey, contoh lagi orang tanya soalan ke ulama. Semayang subuh. Lepas tu terlelap masa tengah semayang. Imam baca panjang surah Sajadah. Tahu tak? Imam pula tarik-tarik, lenggok-lenggok di belakang gitu. Itu terlelap. Okey, tengok. Kalau sampai putus suara. Maksud sampai putus suara ni tak dengar suara tu imam lah. Dia masuk alam mimpi, batal wuduk dia. Sebab apa? Sebab dia tidur dalam keadaan berdiri. Tetapi kalau dia masih lagi dengar suara tu imam, itu tak panggil tidur, itu panggil mamai. Mamai sah lagi wuduk. Mamai dia maksudnya dia separuh sebab. Dia masih lagi sedar, cuma sipi-sipi. Gitu. Tapi kalau hilang suara tu imam, dia masuk mimpi tu, dia di mana tak tahu, dalam mimpi tu, maka itu sudah dikira batal wuduknya. Sebab dia tidur dalam keadaan berdiri, punggungnya tak tetap. Okay, boleh? Itu maksud batal wuduk. Kalau duduk macam ni, duduk mencangkung, tu tak tetap punggung dia terangkat, tu batal duduk. Tapi mana ada orang dengar khutbah duduk cangkung lah, duduk sangat. Kan? Gitu. Baik. Itulah yang keempatnya. Selesai. Tidur yang tiada tetap pada tempat keduanya. Selesai. Bermula suci daripada hadas kecil. Maksudnya okey. Bila berlaku salah, dia bukan mesti empat-empat berlaku. Salah satu sahaja, lama pula benda dia. Lama. Dah boleh. Salah satu tu berlaku, tak kira lah yang pertama ke, yang kedua ke, ketiga ke, keempat berlaku, maka batal wuduk. Okey. Maksud batal wuduk tu berlakulah hadas kecil kepada dia. Jadi bermula suci daripada hadas kecil itu dengan mengambil wuduk. Jadi nak sucikan diri kita kembali, maka caranya ialah mengambil wuduk. Okey. Bermula fardu wuduk itu 6 perkara.
Okey. Bermula fardu. Fardu tu maksudnya rukun, benda yang wajib. Bermula perkara yang wajib bagi wuduk itu ada 6 perkara. Pertamanya niat. Niat tu wajib. Dengan hati. Niat itu di hati, bukan di mulut. Yang di mulut itu dipanggil hudur niat. Apa maksud hudur niat? Menghadirkan niat. Jadi kalau kita pergi kat kolah tu ataupun kat pilih air itu, kita nak ambil uduk, kita pun sebut dengan mulut kita, sajaku ambil uduk, ataupun nawaitu raf'al hadathil asghari lillahi ta'ala, kita sebut itu. Lepas tu kita pun ambil air uduk, basuh muka, dalam hati tak kata apa-apa, tak sah uduk. Tidak sah uduk. Sebab apa? Sebab niat mesti di dalam hati. Itu wajib hukumnya. Ada pun yang disebut kat mulut tu, itu hukumnya sunat, tidak wajib. Kalau disebut boleh pahala, tapi bukan itu tempat niat. Kerana tempat niat di dalam hati. Jadi kalau di pipi kat pini dia tak sebut pun nama itu tu, cuma dia tengah ambil air basuh muka, dalam hati lintas, sahaja aku mengambil uduk, sah uduk dia. Sebab apa? Sebab dia sudah niat di dalam hatinya. Begitu. Okay? Itu pertama. Pertamanya niat dengan hati. Dan niat tu pula diserta akan dia dengan membasuh satu juzuk daripada mukanya. Maksudnya, masa niat tu, masa itulah bila kita nak niat, bila air tu kena mana-mana bahagian muka. Mana-mana saja bahagian muka, air tu kena, masa tu masuk niat. Bukan masa air takung kat tangan, kita pun niat nawaitu raf'al hadathil asghari lillahi ta'ala. Kita basuh muka. Masa basuh muka, tak ada masuk dalam hati. Tapi masa tadah tu masuk dalam hati. Tu belum lagi niat nama dia. Sebab niat ni, bila air kena muka, masa tu masuk dalam hati, sahaja aku ambil uduk. Air kena sentuh, sahaja aku ambil uduk. Tapi jangan kita over sangat. Kerana setengah orang, dia tanpa takut sangat niat tu, nak bagi kena juzuk tu, dia pun saja aku. Bukan macam tu. Banyak ni. Saya jumpa, kita kuliah banyak tempat, ada jenis orang macam tu. Sampai terkejut kita nak ambil uduk kat sebelah. Ingat dia ni mengamuk. Apa tiba-tiba kan? Tak payah. Ambil air, sapu je muka, lepas tu masuklah niat. Dan sapu tu, tengah-tengah sapu tu masuk niat. Sahaja aku ambil uduk kerana Allah Ta'ala. Apa masalah? Yang nak saja aku. La ilaha illallah. Sian tengok ke dia. Okey, gitu. Masuk dalam hatinya. Mana tadi? Bermula kan? Niat dengan hati diserta akan dia dengan membasuh satu juzuk daripada mukanya. Okey, baik. Mana bahagian muka? Ni penting. Nak basuh muka supaya ambil wuduk tu betul. Mana had muka? Sebab air kena rata di seluruh muka. Mana muka? Pertama, bahagian atas. Atas ini dekat tempat tumbuh rambut. Sini. Bermula daripada tempat tumbuh rambut, di situ bermulanya muka. Bawah dia kat mana? Pergi sampai dagu. Yang ada keras. Pegang ni keras tulang. Itu maksud had muka bahagian bawah. Okey. Bahagian tepi pula, cuping telinga yang ada kontur sikit ni ada. Cuping sini sampai cuping sini, itu antara kanan dengan kiri, dia punya lebar muka. Keliling dia pula yang ini, daripada cuping ikut tulang rahang. Ni semua. Ini dipanggil had muka. Atas, daripada tempat rumbuh rambut tadi, balik rumah, ambil pembaris dengan ambil marker pen, garis dari sini sampai cuping. Jadilah macam ni bentuk dia. Itulah muka. Esok saya datang nak tengok ada garis. Tak usah buat lah, cuma nak bagi tahu je gitu. Jadi itu maksud muka. Jadi kena basuh. Jadi kadang-kadang kopiah duduk atas kepala, dia pun basuh gini. Sedangkan kita pakai kopiah selalunya ke depan sedikit. Sedangkan rambut sini, jadi tak kena air kat bahagian sini, tak sah dulu. Okey.
Dan basuh muka tu pula kena basuh semua benda yang ada di muka. Tak kiralah apa-apa saja yang tumbuh di muka. Semua bulu-bulunya, kata ulama. Bulu kening apa. Sebab tu, okey. Kalau, minta maaf cakap lah, kalau orang yang dah berusia sedikit, kulit muka dia berkedut sedikit. Maka hati-hati, takut dalam kedutan, dalam dia punya kedut tu, ada celah tu, dia kulit dia rapat. Menyebabkan air tak lalu tengah. Maka sebab tu kena sental betul-betul. Gosok. Celah-celah mata, celah-celah hidung. Sebab tu jangan ambil uduk berlebih kurang, main-main. Gitu. Gosok betul, gosok. Jangan dah gosok, angkat, letak balik. Tak boleh. Mustakmal. Sekali dah letak, jangan angkat. Buat sampai puas hati, baru ambil air lain pula. Gitu. Orang perempuan ada rambut sideburn. Rambut sideburn. Selalunya dia lipat belakang telinga. Lepas tu dia ambil uduk. Tak sah uduk. Sebab apa? Sebab rambut yang sideburn tu, dia tumbuh di dalam bahagian muka. Maka wajib dibasuh. Jadi bila nak basuh muka, rambut yang kat sideburn ni biarkan dia jatuh bawah. Jangan lipat belakang telinga. Biar dia jatuh bawah. Jadi masa basuh tu, basuh dengan rambut-rambut tu sekali. Yang sideburn tadi tu. Kalau rasa payah, potong sideburn tu. Senang. Gitu. Dan orang lelaki kena peringatkan isteri dan anak-anak perempuan. Lepas dah ambil uduk, barulah selit belakang. Tak apa. Nak cerita ni masa ambil uduk. Okey? Begitu. Basuh muka. Dengan hati disertakan akan dia membasuh satu juzuk daripada mukanya. Selesai. Dan sunat dilafaz akan dia. Oh, tak cerita lagi. Dia baru cerita niat. Dan sunat dilafaz akan dia dengan lidah. Nampak? Sunat dilafaz akan dia dengan lidah. Maksudnya, kita sebut nawaitu raf'al. Itu hukumnya bukan wajib. Sunat. Yang wajibnya mana? Niat dalam hati. Itu yang wajib. Duk sebut dengan lafaz tu, itu hukumnya sunat. Maknanya, kalau buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa-apa. Tak ada apa-apa masalah. Dan sunat dilafaz akan dia dengan lidah. Maksud lidah tu dengan mulut lah. Iaitu nawaitu raf'al hadathil asghari. Okey. Semua niat-niat ni, ini adalah contoh. Bukan wajib mesti niat macam ni. Sebab tak ada hadis, tak ada ayat Quran kena kata niat macam ni. Tak ada. Ini ulama yang susun. Tujuannya untuk memudahkan kita orang awam. Jadi ini contoh niat sahaja. Jadi contoh ulama buat nawaitu raf'al hadasil asghari. Apa maksudnya? Nawaitu tu artinya aku berniat. Raf'a artinya angkat. Al-hadis al-hadasi itu hadas. Al-asghari kecil. Jadi kalau terjemah Melayunya, aku berniat mengangkat hadas kecil. Jadi cakap Melayu pun boleh. Artinya sini nampak artinya. Sahaja aku mengangkat akan hadas yang kecil. Cakap Melayu pun boleh, tak ada masalah. Kalau dia India masuk Islam, cakap Tamil pun tak apa. Dia lah faham, kita tak faham. Kan? Tahu bunyi hadas tu. Hadas. Ikut dia. Jadi boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Okay. Atau juga nawaitul wudu'a. Ini pendek ya. Nawaitul wudu'a. Aku berniat ambil wuduk. Sudah, selesai. Artinya sahaja aku mengambil wuduk. Atau lagi, sebab tu dia kata atau ni semua contoh-contoh yang dia bagi. Atau nawaitu fardal wuduk. Nawaitu fardal wuduk. Apa maksud? Sahaja aku mendatang akan fardu wuduk. Sahaja aku berniat fardu wuduk. Aku berniat fardu tu juga dengan maksud wajib. Aku berniat wajib wuduk. Boleh? Boleh. Jadi boleh. Artinya sahaja aku mendatang akan fardu wuduk. Okey, selesai. Itu bab niat. Keduanya, okey dah niat jadi tu. Sambil basuh muka, baru masuk. Membasuh mukanya bermula had panjangnya. Tadi saya dah tunjuk lah. Had panjangnya pada tempat tumbuh rambut kepalanya tadi atas. Hingga 2 tulang dagunya.
hingga 2 tulang dagunya bawah, dan pada lebarnya barang yang antara 2 telinganya. Itu lebarnya. Okey, selesai. Dan wajib basuh barang yang ada atas mukanya. Apa saja yang ada atas muka wajib basuh, daripada bulu dan kulit dan daging yang tumbuh padanya seperti ketuat. Kalau ada ketuat pun wajib basuh. Lagi tambahan sikit, dalam kitab ni tak sebut, tapi dalam kitab fiqh yang tebal-tebal dia disebut. Janggut misai, orang lelaki. Kalau janggut dia lebat atau misai dia lebat, memadai dia sapu je air. Tapi kalau janggut dan misai dia nipis, wajib dia gosok. Okey. Soalan dia, macam mana nak tahu tebal ke nipis? Begini ulama bagi garis panduan. Tengok kat cermin, tengok nak tahu janggut kita ni lebat ke nipis. Kalau lebat, tak nampak bentuk dagu. Kulit dagu tu tak nampak sebab terlampau lebat. Macam janggut Ustaz Azhar Idrus, lebat betul, tak nampak tu dagu dia. Itu dipanggil lebat. Tapi kalau tengok kat cermin, janggut kita ni ada janggut, tapi boleh nampak lagi kulit kat dalam ni, boleh nampak bentuk dagu. Maknanya janggut kita tu jarang-jarang. Maka itu dipanggil nipis. Bila nipis, ambil wuduk wajib gosok. Bukan sapu je, wajib gosok. Faham? Gitu. Okey? Hukum dia begitu. Selesai. Ketiga, membasuh 2 tangannya hingga siku keduanya. Basuh tangan hingga siku. Okay. Basuh 2 tangan hingga siku. Dari segi mazhab kita Al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i wajibkan kita basuh biar lebih. Jangan basuh ngam-ngam, takut ada tempat tak kena. Maka bila basuh tangan, lebih kurang 5 jari selepas siku tu. Ni siku, atas dia ni lah. Letak 5 jari sini. Maknanya basuh tangan, biar sampai lengan ni sikit. Gitu. Jangan basuh ngam-ngam sampai sini. Takut ada tempat tak kena kat hujung-hujung. Jadi basuh tangan biar sampai. Jadi seng-seng tangan tu biar tinggi sikit. Gitu. Okey. Basuh tangan. Lagi satu. Kadang-kadang kesilapan orang duk buat. Sebab tu afdal, lebih baik ambil wuduk pakai kolah. Afdal pakai kolah. Sebab bila kolah senang, kita masuk je terus tangan tu dalam kolah. Jubur gitu. Jangan masuk dengan badan-badan, tangan aja. Dia masuk berenang terus dalam tu. Tangan masuk. Lepas tu goyang-goyangkan je tangan tu. Angkat balik. Dah. Selesai. Kita kira basuh tangan dah. Dan lebih selamat lagi sebab air semua kena. Kalau pakai pili boleh, kan tak boleh. Cuma kalau pakai kolah ni, air dapat dijimatkan. Kita basuh air tu boleh pakai lagi untuk orang lain. Tapi kalau pilih, air dia keluar masuk longkang, jadi sedikit membazir. Sebab tu kalau pakai air pilih, jangan buka terlampau besar. Buka halus sikit je, sekadar untuk kita nak ambil uduk cukup. Ini buka sampai bunyi kek je. Lepas tu patah lah tu, dalam patah dia belah macam tu. Air masuk. Tok siap tengok, siapa pula buat ni. Kan? Buka halus sikit je. Jangan main-main soal membazir ni. Ayat Quran ada dalilnya. Innal mubazirina kanu ikhwanul syayatin. Sesungguhnya membazir itu bersahabat atau amalan kepada setan. Jadi kalau ambil wuduk lagi, sudah berkawan dengan setan, macam mana dengan sembahyang? Sebab tu ambil wuduk pun kena hati-hati. Okay. Bila ambil wuduk pakai pilih air, dia ambil. Dia basuh tangan kan? Basuh tangan. Lepas tu dia akan lipat. Lipat tu hati-hati. Takut kalut-kalut nak cepat sangat. Bila dia lipat cepat sangat, air ni tak akan turun sampai sini. Dia dah lipat. Jadi air tu tak pergi sampai sini. Bila dia buka, sini kering. Tak sah wuduk. Menyebabkan bila wuduk tak sah, semayang tak sah. Penat aja. Takutnya tuan-tuan, takut balik-balik kampung akhirat nanti, dihadapkan di hadapan Allah, Allah kata tak ada pahala solat ni. Pula tak ada pula.
Saya rajin semayang. Memang rajin semayang. Wuduk tak betul. Wuduk tak betul. Wuduk tak sah. Solat tak sah. Maka bila solat tak sah, pahala tak ada. Penat ajalah dapat. Nampak? Sebab tu nak beramal mesti dengan berilmu. Amal tanpa ilmu sia-sia. Okey? Baik. Selesai. Bahagian tangan. Berapa dah? Ketiganya. Membasuh dua tangan hingga ke siku keduanya. Selesai. Maka wajib basuh barang yang ada atas keduanya. Keduanya mana? Tangan pula. Wajib basuh. Daripada segala bulu-bulu. Kalau ada bulu basuh semua. Jikalau lebat sekalipun. Dan kulit dan daging yang tumbuh atas keduanya. Okey, selesai. Keempatnya, menyapu sedikit daripada kulit kepalanya atau rambut yang ada ia di dalam had kepalanya. Okey, tadi kita tengok had muka. Sekarang had kepala. Had kepala mana pula? Ambil kopiah buah atas kepala, ambil marker pen tadi, garis. Gitu. Angkat kopiah, itulah kepala. Maknanya mana yang duduk dalam had kopiah kita tu, itu panggil kepala. Jadi kalau yang belakang ni keluar daripada, yang belakang ni kan, keluar daripada kopiah, itu tak masuk dalam had kepala. Jadi kalau dia ambil air, dia cuik belakang ni, tak sah. Walaupun ada rambut situ. Sebab had, dia kena faham. Had kepala. Okey. Dan untung pula kita bermazhab Imam Syafi'i. Mengikut Imam Syafi'i, kepala ni kita boleh sapu saja walaupun tidak dengan cara basuh. Kalau muka wajib basuh, tangan wajib basuh, kepala sapu saja. Jadi maksud sapu, celup saja tangan dalam air, maknanya bagi tangan tu basah saja. Lepas tu sapu. Sapu je. Okay? Sapu je. Gitu je. Tak perlu sampai ambil air takung, zup gitu sampai basah. Tak ada. Mazhab kita tak macam tu. Kalau mazhab yang suruh basuh, itu mazhab Hambali. Mazhab Imam Syafi'i tidak. Mazhab Imam Syafi'i hanya sapu saja. Adalah hujah dia. Ada dia. Saya tak nak cerita panjang pula. Tapi ceritanya macam tu. Dan sapu tu pula bagi mazhab kita Imam Syafi'i, sebahagian saja. Bukan seluruh kepala. Maksudnya contoh, kalau dia malas sangat, dia angkat sikit kopiah macam ni, dia ambil air, sentuh-sentuh air tu, sapu. Dah. Sekira sama. Walaupun sini je, bukan semua kepala. Itu mazhab kita Imam Syafi'i. Cuma, kalau nak buat seperti sunnahnya baginda Nabi SAW, maka kata ulama, Nabi kalau basuh kepala ataupun nyapu kepala masa ambil uduk, Nabi akan celup tangan dia, bagi basah, kemudian ibu jari ni letak dekat telinga, Nabi tolak dari depan pergi ke belakang. Satu, Nabi buat macam tu. Ataupun dari tengah, Nabi buat dari tengah, belakang, ke depan, tengah balik. Satu. Macam tu. Jadi kalau nak amal cara Nabi, buat macam tu lah. Macam Nabi buat. Dapat pahala sunnah, pahala besar. Okey. Gitu. Itu bahagian menyapu kepala. Nombor apa dah? Keempat. Sebab dia kata, menyapu sedikit, bukan semua, sedikit daripada kulit kepalanya atau rambutnya, rambut yang ada ia di dalam had kepalanya. Kelimanya, selesai dah keempat, kelima. Membasuh dua kakinya hingga dua mata kaki keduanya. Basuh kaki sampai had mata kaki. Apa maksud mata kaki? Buku ladi. Maaf, saya tunjuk dengan kaki ni yang ada lekuk ni, bulat. Tu maknanya basuh kaki sampai had sini. Cuma mazhab kita Imam Syafi'i, dia suruh basuh tu lebih sikit. Bila lebih, letak 5 jari antara buku lali tu, maknanya lebih kurang had sini. Lebih kurang suku kepada betis. Jadi basuh sampai sini. Macam tu. Jadi sikit je lah angkat kain ni, angkat kain macam ni. Ini angkat kain sampai perut. Nak basuh apa tu? Betul. Banyak tempat saya pergi kuliah kadang-kadang kan pakcik-pakcik minta orang cakap. Bila nak basuh kaki, dia selakkan dekat sampai perut angkat. Basuh. Agaknya dia salah dengar kot masa mengaji. Dia kata basuh kaki sampai buku lali. Dia ingat basuh kaki sampai kepala lutut.
Tu dia nak basuh sampai lutut. Dah ya, angkat sikit aja. Itu kan aurat tu, jaga. Ya, kita ni nak pergi masjid dah, bagus. Nak solat jemaah, bagus. Dia ambil wuduk buat benda haram. Buka aurat tu kan haram. Dia selak sampai peha tu haram tu. Itu satu ambil wuduk, balik lagi daripada kuliah pula, naik atas motor. Pun dia selak sampai peha, duduk atas motor. Kita kata, oi, tinggi angkat kain. Oi, ini aircon Ustaz. Dia kata, takut dunia aircon, akhirat jadi panas, kena ngapi. Jadi itu aurat tu, jaga. Jangan. Kena. Orang perempuan kalau jenis naik motor, kalau boleh, bukan kalau boleh, mesti boleh pakai seluar belah dalam. Supaya nanti bila duduk, kan kita nak ngangkang atas, naik atas motor tu, kan? Jadi terselak sikit betis tu, tak nampak betis, yang nampak seluar. Jadi terjaga aurat. Kan? Benda boleh buat. Jadi kita buat. Jangan bagi alasan kata orang itulah inilah tak. Jaga kita sebagai seorang Islam. Jangan ikut macam orang kafir. Orang kafir bukan ada hukum hakam. Lantak ke dia lah, nak tonggang terbalik dia. Tapi kita ni orang beriman lagi Islam. Kita nak masuk syurga, maka kena ikut perintah Allah. Sebab syurga tu milik Allah. Mana? Gitu. Jadi basuh kaki. Jangan. Itu satu. Lepas tu merewang pula. Bagus dia orang masjid dah, AJK masjid. Lepas tu dia nak buat kerja-kerja kat dapur. Nak kacau bumbu lambuk apa kan. Ramadan nak buat bumbu lambuk. Kacau. Dia selak angkat kain pelikat ni, dia lipat lah krok gitu. Ni macam skirt terus jadi. Lepas tu kacau pula bumbu lambuk. Lepas tu orang bumbu tu sedap tu. Masin elok kan, masin elok kan. Memang masin kan. Ada mak. Benda masuk situ. Nampak? Jadi jaga tu, adab-adab tu. Aurat tu jaga. Kita nak buat benda baik, tetapi kita buat benda haram juga. Maka dia tak jadi baik. Sabun campur dengan tai, mana-mana. Sabun ke tai? Tai ya. Sabun kita baru beli, jatuh dalam lubang jamban. Dalam lubang jamban tu ada tai. Kan? Tai pula bukan baru 2 hari, 2 minggu dah duduk situ. Lepas tu kita jamak nak ambil balik sabun tu buat mandi. Tak mau. Cuci balik pun tak mau, orang geli lah. Nah, sebab tu apa saya nak masukkan ni? Benda yang baik bercampur dengan benda tak baik. Yang baik akan kalah, yang menang tak baik. Ambil wuduk tu baik, tapi angkat selak sampai nampak aurat itu haram. Maka mana yang menang? Wuduk menang ke haram tu menang? Haram, maka pahala tak dapat, dosa dapat. Na'udzubillah. Kan? Tu jaga. 2 kaki hingga 2 mata kaki keduanya. Maka wajib basuh barang yang ada atas keduanya mana? Kedua kaki itu. Daripada bulu kalau ada bulu dan daging yang tumbuh, dan wajib menyampai akan air pada segala pecah-pecah dan kelepek-kelepek yang ada pada keduanya. Ini belakang kita punya tumit ni selalunya dia merekah. Kadang-kadang duduk hitam-hitam. Maka macam nak buat, basuh. Sental dia, betul basuh. Sebab takut air tak masuk celah-celah tu. Bila air tak masuk celah-celah tu, maka tak sah dulu. Okey, jaga. Kelepek-kelepek itu. Keenamnya, tertib seperti aturan yang tersebut itu. Ambil wuduk ni mesti ikut tertib. Kalau basuh muka dulu, basuh muka. Lepas tu basuh tangan. Lepas tu basuh kepala. Lepas tu bau kaki. Jangan tunggang terbalik lah. Basuh kaki dulu. Lepas tu basuh muka. Tak boleh. Tak sah. Dia kena ikut tertib. Itu maksud dia. Okay. Lagi pula sedikit tambahan. Dalam kitab ni tak sebut. Iaitu makna basuh, air mesti mengalir. Contoh kita sebut tadi basuh muka. Air tu mesti mengalir. Kalau tak mengalir, tak dipanggil basuh. Maksud mengalir, maksud dia air tu bila kita tuang, dia turun bawah. Contoh situasi yang berlaku, pergi mengerjakan ibadah umrah. Kemudian naik atas kapal terbang, masuk waktu. Kalau nak tunggu kapal terbang landing, waktu dah habis. Jadi nak tak nak, kena semayang dalam kapal terbang. Itu pun mujurlah dia tu semayang.
Ada orang langsung tak semayang tapi pergi umrah. Nak bayangkan, kalau tak semayang lepas tu pergi umrah, agak-agak umrah tu Allah terima ke tidak? Ni banyak ni masyarakat dia buat ni. Kadang-kadang masyarakat mutawif pun sama, tidur dengkur tu weh. Mutawif ustaz dah tu. Nak tak jaga waktu solat. Jadi kena semayang. Habis nak semayang macam mana, nak ambil wuduk kan? Dia bagi yang spray tu. Kalau dia orang jual spray wuduk. Okey, boleh spray, tapi syarat air mesti mengalir. Kalau masuk mengalir, jangan kita spray sekejap. Spray itu, waktu air tu kan air tu kan dipecah dalam bentuk yang kecil-kecil, molekul kecil-kecil. Dan air tu tak gerak duduk sini. Air tu tak panggil mengalir. Bila tak mengalir, itu bukan namanya basuh. Itu tak panggil basuh. Sebab maksud basuh, air mesti mengalir. Habis macam mana nak buat? Spray banyak sikit. Sehingga air tu bila kena muka, dia turun bawah. Dia jatuh sendiri. Bukan kita jatuh kan? Dia jatuh sendiri. Habis dia jatuh sendiri, masa itulah tangan kita satu. Baru dikira membasuh. Baru dikira muka tu dibasuh. Tangan pun macam tu, kecuali kepala. Kepala tak apa, sebab kepala istilahnya menyapu sahaja. Jadi air tak ngalir pun tak apa, sapu gitu je. Kaki basuh, kena ikut kaedah lah. Okey, berdasarkan kita mengaji tadi ni, ada tak Tok Syekh sebut telinga dalam kitab ni? Tak ada. Kenapa? Itu menunjukkan telinga tidak wajib. Telinga tu hukumnya sunat. Jadi nak buat, tak nak buat pun tak mengapa. Cuma kalau buat lagi bagus, sebab maksud sunat dapat pahala. Jadi basuhlah telinga. Tapi kalau mandai kata masa tu nak cepat sangat, ambil yang wajib je lah. Ataupun waktu tu air tak ada, air sikit sangat, maka nak jimat. Yang sunat tak payah buat, sebab kita nak jimatkan air. Jadi setakat basuh muka, tangan, kepala, kaki. Sama juga, yang wajib tu basuhan pertama, 2 dan 3 itu sunat. Jadi masa keadaan aman, buatlah sempurna basuh 3. Tapi kalau tiba-tiba waktu yang masalah, air tak cukup, kita nak jimat, orang lain nak pakai lagi, maka kita ambil jalan satu-satu saja. Basuh muka sekali, tangan sekali, kepala sekali, kaki sekali. Sudah dikira sah wuduknya. Sebab tu ambil wuduk, air banyak ni pun sebenarnya sudah cukup untuk ambil wuduk. Kalau sekadar bahagian yang wajib sahaja. Sikit aja. Tuang sikit, tuang sikit, tuang sikit, tuang sikit, kaki. Dah selesai. Kenapa nak pakai sampai banyak-banyak sangat? Mana? Itu. Tapi tengok keadaan lah. Kalau keadaan yang berlaku kepayahan, kita pakai yang wajib-wajib aja. Ada kalau keadaan aman, tak ada apa-apa masalah, buat yang secara sempurna, 3-3. Macam biasa. Okey? Itu berkenaan dengan ambil wuduk. Dan kita akan sambung kuliah kita yang akan datang, faslun, bermula bersuci daripada hadas besar. Lepas ni tajuk dia hadas besar. Tanda lah, takut lagi tak ambil cerita ambil wuduk je. Bila nak mandi ya. Kan? Lepas ni ingat mandi wajib lah hadas besar. Ada soalan nak tanya? Ayo. Ada. Okey. Okey. Dia perbahasan ulama, ada banyak pendapat mengatakan adakah wajib air itu mesti mengalir daripada jari sampai siku. Kan? Jadi ulama bahas, ada yang kata ya kena dari sampai siku. Ada juga yang bagi pendapat kata siku ke jari pun boleh, atau mana-mana mula daripada tengah pun tak apa. Yang penting mesti rata. Okay, jadi tak semestinya siku berapa jari dulu. Jadi buka pilih air, ambil siku dulu kali. Yang penting rata. Okay. Kemudian pula kalau contoh kolah, macam mana nak pastikan air itu mengalir? Jadi kita tarik dia, kalau air ke atas ni, bila tarik ke atas ni, air ni kan turun tu lah panggil mengalir. Tapi kita, satu lagi tangan kita gosokkan dia. Macam tu saja.
Bukan maksud mengalir tu air tu gitu. Tapi maksud mengalir, air tu bergerak. Air tu bergerak. Bergerak tu maksud mengalir. Kenapa ulama letakkan bahasa ni macam tu? Bila air tu bergerak, berarti air itu kuantitinya banyak sedikit. Sebab kalau kuantitinya sedikit sangat sampai tak bergerak, takut tak cukup meratakan seluruh anggota. Tu ulama berhati-hati dalam menggunakan setiap perkataan. Tu ulama, tu namanya ulama. Kalau kita cintai je, nak ulama dia teliti. Okey, boleh menjawab soalan? Okay. Jaga. Bagus. Okey. Sekarang ni guna gayung. Dia cedok, dia pun kat tangan, lepas tu dia pun sapu. Okey, soalan dia, adakah kalau dia angkat tangan letak balik mustakmal? Ya. Apa saja kalau kita dah sapu, lepas tu kita tak boleh angkat. Kalau kita angkat, kita letak balik mustakmal. Okey. Jadi kalau anda kata sudah terangkat, ambil cedok yang kedua. Gitu. Nah. Tapi untuk cedokan yang pertama tadi, pastikan sampai betul-betul rata, buah hati rata, baru ambil yang kedua. Sebenarnya yang wajib tu yang pertama, kedua, ketiga tu sunat. Tapi apa fungsi 2 dan 3 tu? Fungsi 2 dan 3 untuk tampung yang pertama kalau ada yang basuhan pertama tu tak rata. Ada tempat tak kena. Jadi yang kedua akan tampung. Begitu juga yang ketiga juga akan menampung yang kedua. Itu tujuan adanya 2 dan 3 tu. Untuk nak tampung. Takut-takut ada tempat tak kena, maka dia tampung balik jadi sah. Sebab tu dalam keadaan aman kita buat 3. Cuma kalau keadaan yang terdesak, air sikit atau nak cepat sangat, ada urusan penting, maka kita ambil yang wajib saja. Wajib saja. Moga-moga kita, tapi buat betul-betul lah, jangan cincang-cincang. Jadi kalau ada yang kita tak perasan, tak terkena, padahal dah buat elok-elok, tapi ada tempat tak kena, harap-harap Allah ampunkan kita. Itu saja. Gitu. Okey? Assalamualaikum. Ada soalan lagi? Ada tak? Jadi contoh, kita habis kuliah ni, perlu tak kita pergi ambil wuduk lagi? Ni, kita habis kuliah ni, kita nak sembahyang isyak. Soalan, perlu tak ambil wuduk lagi? Tak perlu kalau tak jadi 4 tadi tu. Nampak? Adakah kita bersentuh kulit laki dengan perempuan? Tak. Kita duduk sini, laki, perempuan duduk sana. Adakah kita terkeluar salah satu daripada 2 jalan? Kentut ke, terkencing ke? Tak ada. Kan? Jadi kita tak batal wuduk. Bila tak batal wuduk, wuduk maghrib tadi boleh dipakai lagi, tak ada masalah. Malah bukan setakat maghrib, kalau daripada subuh tak jadi 4 tu, boleh pakai semua. Jadi tak ada masalah. Kan? Okey, kalau terpijak tahi cicak, batal tak wuduk? Tak batal sebab tak sebut dalam 4 tadi tu. Tak ada pun dia kata yang kelima terpijak tahi, tak ada. Jadi tak ada kata tahi cicak, tahi orang pun tak batal wuduk. Tepek tu pun kelepak gitu. Tak. Tapi boleh tak sembahyang? Tak boleh sebab ada najis. Jadi nak kena basuhlah dulu najis tu. Tapi wuduk tak perlu ambil lain. Sebab wuduk tak batal. Sebab najis tak membatalkan wuduk. Cuma najis menyebabkan orang tu tak boleh sembahyang. Itu saja. Jadi cuci najis, lepas tu sembahyang je lah. Tak payahlah nak ambil wuduk lain. Ini jalan-jalan, dia dah ambil wuduk ni. Jalan-jalan, Allah terpijak tahi cicak. Dia pun pergi balik ambil wuduk. Cicak yang tengok tu pun cicak mana? Cicak pula lagi alim. Kata apa tahi aku dia ambil wuduk? Tak payah ambil wuduk, cuma basuh saja. Lepas tu boleh sembahyang. Boleh? Jadi itu praktikalnya. Nanti amalkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni yang dapat kita kongsi dan sampaikan. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama. Kalau tak banyak sikit pun jadilah, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashi'in wa a'malana a'malas sholihin wa niyyatana niyyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal. Takbir.